Buletin D-Day 25 April bersama saya, Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti punca guru bersara awal dan penjelasan mengenai isu berbangkit akan dibuat dalam masa terdekat. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razidin, berdasarkan data Kementerian Maklumat berhubung pola guru bersara awal antara tahun 2017 hingga 2022 hampir sama. Justru katanya KPM akan menentukan apakah pendekatan yang paling sesuai bagi menangani isu guru bersara awal. Secara umumnya daripada 2017 sehinggalah 2022 itu trennya itu hampir sama. Maknanya tidak banyak berubah. Jadi ada yang kata mungkin ini disebabkan oleh pasca COVID, waktu COVID dan sebagainya. Ianya tidak mungkin atau tidak semestinya betul kerana tren itu bermula lebih awal sebelum pandemik COVID-19 ini. Jadi kita sedang perincikan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini dan insyaAllah kita akan beri penjelasan yang lebih mendalam. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran generasi penamat anti rokok 18 Gegar 18 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Putra Bangi siang tadi. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dalam satu kenyataan pada 18 April lalu menganggarkan lebih 10,000 guru membuat pilihan bersara awal setiap tahun kebelakangan ini jauh melebihi statistik KPM. Angka itu juga jauh lebih tinggi berbanding yang dikeluarkan KPM pada 9 November tahun lalu, iaitu 4,360 permohonan persaraan pilihan dibuat oleh guru bermula Januari tahun yang sama. Dalam pada itu, KPM mengarahkan semua guru mengelakkan membuat penstreaman langsung atau live di platform media sosial ketika sesi pengajaran di dalam kelas. Datuk Dr. Razi menegaskan tindakan itu boleh memberi kesan besar kepada pelajar. Kerana ianya bukan saja melibatkan guru ini, melibatkan murid-murid yang lain. Kadang-kadang murid tak boleh jawab soalan, dia rasa segan. Semua orang tengok dia secara atas talian, dia live all over the world, semua orang boleh akses. Jadi perkara ini kita sedang perincikan tentang apakah pendekatan yang paling sesuai dan kita dah maklumkan pada guru-guru supaya elakkan berbuat demikian kerana impaknya adalah besar. Kadang-kadang kita rasa benda itu kecil tapi anak yang masuk dalam video itu sampai bila-bila dia akan kekal berada di media sosial dan sekiranya ada jawab salah kena gelak kawan-kawan macam-macam banyak perkara-perkara yang kita perlu teliti dan perincikan. Justru KPM akan mengeluarkan satu notis makluman kepada guru berhubung etika sewaktu mengajar. Education Malaysia Global Services EMGS menyasarkan 50,000 permohonan baru penuntut antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia tahun ini. Ia menyamai bilangan yang direkodkan pada tahun 2019 dan dianggap realistik berikutan fasa endemik yang semakin hampir. Bagi mencapai sasaran itu juga, program promosi dilakukan di Indonesia. Jadi tahun 2022 ini kita panggil recovery period ni kita sasarkan 50. Jadi mungkin tahun 2023, 2024 itu akan terus meningkat. It's a realistic number because melihat kepada trend. Beliau ditemui pada program promosi pengajian tinggi Malaysia di Bandung, Indonesia semalam. Jelasnya lagi, peningkatan secara berperingkat memenuhi sasaran ditetapkan kerajaan iaitu 250,000 pendaftaran penuntut antarabangsa tahun 2025. Selain pameran pendidikan, langkah untuk menarik mereka termasuk menyasarkan terus kepada sekolah dan ibu bapa serta kaunselor. 43 pelajar Sekolah Agama Menengah Tinggi SAMT Sultan Isyamuddin di Taman Berjaya Kelang Selangor terselamat kerana tiada di asrama ketika bilik mereka di tingkat 3 bangunan itu terbakar malam semalam. Difahamkan ketika kebakaran memusnahkan asrama lelaki, kira-kira jam 9.30 malam itu, semua pelajar terbabit sedang menunaikan solat tarawih di surau. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu jam 9.40 malam. Sebab menerima laporan, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Raja Pelabuhan Kelang, Kapar, Kota Anggrek, Shah Alam serta Subang dikejarkan ke lokasi. Setiba di lokasi, kebakaran didapati membabitkan tingkat 3 asrama lelaki di sekolah berkenaan. Anggota bersama beberapa jentera kemudian segera memadamkan api yang memusnahkan 70% asrama itu.
Nur Azam berkata hanya tingkat 3 bangunan asrama itu yang menempatkan 43 pelajar terbakar. Namun mereka semua tiada di bilik kerana sedang solat tarawih. Kebakaran dapat dikawal jam 10 malam dengan punca sebenar kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon program diploma pasca siswazah pendidikan PDPP Bahasa Jerman dan Korea di Institut Pendidikan Guru Ambilan Oktober 2022. Maklumat lanjut program dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan tertera mulai 19 hingga 28 April ini. Bursa kembali. Tol percuma serta potongan harga sehingga 50% akan diberikan kepada pengguna lebuh raya utama negara mulai jam 12.30 malam Sabtu ini hingga 11.59 malam 1 Mei ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persetujuan itu dicapai selepas sesi rundingan bersama 30 syarikat konsesi lebuh raya yang membabitkan manfaat keseluruhan RM77.11 juta. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan jumlah manfaat itu akan ditanggung bersama oleh kerajaan dan syarikat konsesi. Tambahnya, langkah kerajaan memperuntukkan dana untuk tol percuma dan diskaun itu selaras fasa peralihan ke endemik sejak 1 April lalu dan bersempena sambutan Aidilfitri. Pemberian tol percuma membabitkan lebuh raya milik Kumpulan PLAS Malaysia Berhad PLAS yang menghubungkan jaringan lebuh raya Utara Selatan dan ANE Berhad ANE yang menghubungkan lebuh raya Pantai Timur LPT. Berbanding sebelum ini, pemberian tol percuma itu turut diberikan ketika orang ramai pulang ke kediaman masing-masing berkuat kuasa jam 12.30 malam 7 Mei depan sehingga jam 11.59 malam keesokan harinya untuk semua kelas kenderaan. Sementara itu, tawaran diskaun tol antara 30 dan 50% akan diberikan kepada lebuh raya lain pada tarikh dan masa yang sama kepada semua kelas kenderaan. Dan menjelang Aidilfitri, pelbagai persiapan dibuat bagi menyemarakkan kemeriahannya. Bagi warga Felda Lok Heng Timur di Kota Tinggi Johor, mereka mempunyai cara tersendiri bagi menambah keceriaan sambutan Hari Raya kali ini. Pengurus Felda itu, Muhammad Ashwat Othman berkata, selain menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan, pihaknya turut menganjurkan pertandingan pelita raya. Acara tahunan sejak 10 tahun lalu itu antara lain bertujuan menggambit nostalgia ketika peneroka asal mula menjejak kaki ke tanah rancangan itu. Bertemakan Beautiful Lok Heng Timur, pertandingan dibagikan kepada 4 kategori iaitu tugu blok dan blok individu, badan-badan rancangan dan anugerah khas juri. Bermula 15 April, ia menawarkan hadiah keseluruhan lebih RM4,000. Dan untuk tahun ini kita ada peningkatan daripada tahun lepas. Kita ada 23,000 unit pelita. Pada tahun ini kita mendapat pertambahan lebih kurang 25,000 pelita. Saya rasa tahun lepas agak meriah tapi kuranglah sikit. Tahun ni memang 100% saya anggap memang meriah. Saya punya ni lebih kurang dalam 500 lah. 500 tak termasuk duit minyak yang harian. Apa perasaan buat macam ni? Ya, perasaan saya memang gembira dan meriah sekali lah. Turut mengambil bahagian generasi muda yang rata-ratanya mewarisi tanah rancangan berkenaan. Beautiful Lok Heng Timur tu kita akan teruskan untuk menjadikan kita ni adalah pelopor pelita raya daripada start mula sampai ke hari ini. Kita nak penyertaan daripada generasi kedua amat merasakan dan inilah yang kami harapkan untuk akan datang. Untuk menyambut tetamu ke rumah pula, sudah menjadi kebiasaan juga untuk tuan rumah membuat pelbagai persiapan, antaranya menata rias kediaman. Kali ini kemeriahan Aidilfitri dijangka luar biasa selepas 2 tahun terpaksa diraih dalam Perintah Kawalan Pergerakan dan tertutup akibat pandemik COVID-19. Musim perayaan adalah detik yang paling dinantikan untuk membuat dekorasi atau hiasan dalaman rumah bagi menghidupkan suasana Aidilfitri. Ia sekaligus dapat mengembalikan rasa nostalgia melihat tradisi ahli keluarga menukar langsir, sarung kusyen atau mengubah susun atur perabot. Selain lampu dan hiasan indah untuk digantung, pelbagai alatan lain seperti pelekat dinding serta pelita antara yang paling digemari, tidak kiralah gaya tradisional ataupun sentuhan moden.
Saya membeli keperluan-keperluan seperti langsir untuk dekorasi-dekorasi rumah dan selain daripada pakaian-pakaian. Kalau kita lihat bunga di belakang saya ni adalah bunga yang saya belilah di sini untuk menampakkan kemerihan. Biasa pokok-pokok bunga kan, bunga-bunga untuk hiasan, kain langsir, tukar cushion, sarung bantal apa semualah kan, untuk tetamu lah orang kata kan. Ada juga yang gemar memilih konsep sedundun dengan pilihan warna baju seisi keluarga agar tampak seimbang dan harmoni. Dekorasi memang kita bertemakan macam tumbuh-tumbuhan kan, macam alam sekitar. Eko lah, kita ambil yang apa supaya nampak macam bersih sikit, clear, hijau lah maksud dia. Abang pun pakai baju tema baju pun warna hijau je. Di saat keterujaan kita menyambut Syawal yang semakin menghampiri tanpa disedari, ia juga memberi tekanan. Persiapan rapi dari segi mental dan fizikal adalah sangat penting dalam menjadikan pengalaman raya kali ini lebih bermakna. 2 tahun sambutan Aidilfitri suram. Tahun ini, Hari Raya lebih bermakna. Apabila orang ramai boleh pulang ke kampung halaman, meraihkan bersama keluarga tercinta. Bagaimanapun, penting untuk kita mempunyai jangkaan yang realistik bagaimana meraihkan raya tanpa perlu melalui stres yang melampau. Menurut fellow penyelidik pemerkasaan remaja Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Salina Nen, masyarakat perlu melihat kepada kemampuan diri sendiri memandangkan 2 tahun kebelakangan menyaksikan ramai yang hilang pekerjaan serta terjejas pendapatan. Jangan kita memberi ekspektasi yang melampau tentang bagaimana kita harus merayakan perayaan kita kali ini. Kadang-kadang kita perayaan saya dapati bahawa kita ni kadang-kadang terlalu fokus kepada aspek material, persediaan pakaian kita. Kadang-kadang time ni lah kita nak tukar kereta, time ni lah nak tukar kasut, time ni lah nak tukar sebes satu talinan, time ni lah nak gelang emas baru kan. So semua ni adalah kita punya harapan, tapi dalam keadaan sekarang ini kadang-kadang benda tu tidak boleh dicapai disebabkan oleh faktor yang saya nyatakan tadilah. Sebab tu saya katakan kita kena ada satu ekspektasi yang jelas. Tambahnya, setiap individu perlu membina perasaan empati terhadap diri sendiri dan orang sekeliling dengan tidak menumpukan kepada aspek materialistik, sedangkan keutamaan seharusnya lebih terarah kepada mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang macam akan berputar orang kata argument lah, nak balik rumah siapa dulu ni, kata balik rumah. Ada yang kata, balik rumah saya dulu hari pertama. Kan, hari pertama tu kita find adalah sangat penting dan melambangkan keutamaan kita kat mana. So kadang-kadang benda ni jika tidak diasihkan, dia boleh jadi satu konflik. Itu saya kata mengharmonikan ekspektasi. Jangan, kita kena kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan ahli keluarga tentang bagaimana plan kita supaya kita tidak menimbulkan isu-isu dan perselisihan faham disebabkan oleh perkara-perkara seperti ini. Justru komunikasi dan diskusi penting supaya orang lain berpandangan seiring dan tidak meletakkan jangkaan yang berlebihan. Semoga dengan persiapan yang rapi dan bersederhana, Aidilfitri tahun ini lebih bermakna untuk semua. Filem animasi terbaru The Bad Guys mengetepikan filem franchise besar pada tayangan hujung minggu pertamanya di Amerika Syarikat. The Bad Guys terbitan Universal Pictures mengutip $24 juta cukup untuk mengatasi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore yang jatuh ke tempat kedua carta box office. Secara keseluruhannya pula, The Bad Guys sudah mengutip $87 juta daripada tayangan global.
Bukan saja menerima review positif daripada pengkritik filem, ia juga mendapat tempat di hati penonton dengan penarafan A di CinemaScore. The Bad Guy sesuai ditonton seisi keluarga mengisahkan pengembaraan sekumpulan haiwan penjenayah yang perlu berpura-pura menjadi karakter baik. Sementara itu, Secrets of Dumbledore hanya mencatat $14 juta. Lebih membimbangkan studio terbitannya, Warner Brothers, selepas 67% penurunan karya terbaru daripada franchise Harry Potter itu hanya mengutip $67 juta selepas 2 minggu ditayangkan. Penyanyi Britain Ed Sheeran memutuskan untuk menyumbang kesemua wang royaltinya daripada video lagu Two Step di YouTube bagi tujuan amal. Dalam satu kenyataan, jelasnya wang terbabit akan disalurkan kepada tabung kemanusiaan Ukraine di bawah Jadualkuasa Kecemasan Bencana berpusat di United Kingdom. Video Two Step yang dilancarkan minggu lalu menjalani penggambaran di Kiev, Ukraine pada Februari sebelum pencerobohan Rusia di negara itu. Ia adalah kunjungan pertama Sheeran di Ukraine dan dia mengakui berasa sangat dialu-alukan ketika berada di sana. Ukraine katanya adalah negara yang kuat dan untuk itu dia bersyukur dapat merakamkan hasil karya di sana. Pelantun lagu Bad Habits itu juga menyatakan akan sentiasa bersama Ukraine. Bulan lalu, Sheeran antara yang membuat persembahan pada konsert amal untuk Ukraine di England yang berjaya meraih £11.3 juta. Bahan pameran ini akan menerangkan salah satu konsep sains iaitu Bernoulli Principle. Dalam konsep ini, Bernoulli menyatakan bahawa jika terdapat benda lir iaitu sama ada air ataupun udara bergerak laju, ia akan menghasilkan rasa tekanan rendah pada bahagian tersebut. Dan kenapa bola tersebut terapung adalah kerana di bahagian bawah punya tekanan rendah, tetapi bagi kiri dan kanan serta di bahagian atas bola tersebut akan membantu untuk memberi sokongan pada bola tersebut untuk kekal pada satu tempat seperti yang anda lihat dalam pameran yang Bersua kembali, pasukan Toda berjaya merakam kejuaraan Mobile Legend Bang Bang MPL Malaysia selepas mengatasi cabaran pasukan Orange Esports di perlawanan akhir. Ia mengulangi pencapaian sama ketika Toda muncul juara MPL musim ke-6 2 tahun lalu. Dan pastinya kejayaan ini akan menjadi bekalan cukup bermakna buat Toda yang akan mewakili Malaysia bagi permainan MLBB di Tamasya Sukan C 2021 di Hanoi, Vietnam. Memang kombinasi cukup ampuh disajikan pasukan Toda pada saingan MPL Malaysia musim ke-9 ini sebaik mengesahkan tiket ke Sukan C selepas memenangi aksi pemilihan Februari lalu. Selepas 2 kali bergelar naib juara pada musim ke-7 dan ke-8 pada pertemuan menentang Orange Esports malam, jelas dominasi penuh disajikan Toda. Hanya 15 minit diperlukan untuk menang game pertama menerusi format Best of Sevens. Dan game kedua, walaupun agak ketinggalan dari segi kills, Toda bangkit sebaik berjaya mencuri lot sebelum memusnahkan Crystal lawan untuk mata kedua. Sebaik memenangi game ketiga, kebangkitan mula disajikan Orange Esports berjaya mematahkan semua strategi Toda sebelum bantuan lot memberi kemenangan pertama mereka. Bagaimanapun, permainan kemas yang disajikan Toda pada game kelima menyaksikan penguasaan penuh disajikan sebelum kemenangan akhirnya sah menjadi milik mereka dengan keputusan penuh 4-1. Toda ceria membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $25,000 Amerika selain tiket kesayangan Piala Asia Tenggara MSC 2022 selaku finalis. Namun paling utama, sudah semestinya prestasi sama mahu dibawa pasukan Toda ke Hanoi menjelang Sukan C Mei nanti. Liga Juara-Juara Asia ACL selepas cemerlang pada 3 aksi pertama rekod tanpa kalah kelab gergasi Liga Malaysia Johor Darul Ta'zim JDT akhirnya lebur apabila dibelasa jago Jepun Kawasaki Frontale 5-0. Kelab nombor 1 Asia itu memintas Harimau Selatan untuk menghuni kedudukan pertama kumpulan A. JDT turun tanpa beberapa tonggak utama apabila Benjamin Mora merehatkan Bergson da Silva, Arif Aiman Hanafi, Narsko Insa dan Syarul Saad. Pelawat memecah kebuntuan pada minit ke-14 selepas dihadiahkan sepakan percuma yang disudahkan Yasuto Wakizaka melepasi jangkauan penjaga gol Farizal Marlias. JDT cuba bertahan selepas itu namun berjaya dibolesi Yu Kobayashi untuk kedudukan 2-0 minit ke-31. Kobayashi sekali lagi menjadi pemusnah apabila meledak gol kedua peribadi minit ke-43
sebelum Barbosa meledak gol keempat minit ke-80. Canatip melengkapkan kemenangan bergaya Kawasaki selepas menyumbat gol kelima untuk keputusan 5-0 kekal sehingga tamat permainan. Anugerah Sukan Dunia Laureus 2022, juara dunia Formula One Max Verstappen dan pemenang 3 pingat emas Olimpik Elaine Thompson-Herah meraih anugerah atlet lelaki dan wanita terbaik dunia. Pemenang diumumkan dalam majlis yang diadakan secara maya di Seville, Spanyol. Pelumba Belanda Verstappen yang sebelum ini memenangi Grand Prix Emilia-Romagna mengikut jejak Rafael Nadal yang memenangi anugerah itu tahun lalu, dan Lewis Hamilton yang berkongsi dengan Lionel Messi pada tahun 2020. Manakala Thompson-Herah bukan atlet pecut Jamaika pertama memenangi anugerah berkenaan, sebelum ini Usain Bolt pernah memenangi anugerah sama. Majlis anugerah dianjurkan Yayasan Sukan Laureus dan pemenang dipilih oleh 71 ahli panel yang diketuai legenda rugby All Black Sean Fitzpatrick. Pasukan bola sepak lelaki Itali yang memenangi Euro tahun lalu dinobat pasukan terbaik untuk kali kedua. Bintang muda tenis Britain Emma Raducanu, 19 tahun, yang bergelut mengekalkan prestasi selepas memenangi terbuka Amerika Syarikat tahun lalu pula menerima anugerah pencapaian terbaik. Turut diumum pemenang penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski yang memecah rekod jaringan Bundesliga Gerd Müller sebagai pencapaian luar biasa. Juara dunia 7 kali MotoGP Valentino Rossi turut meraih anugerah ikon sukan selepas bersara pada November tahun lalu. Peragaan pelbagai kostum di Havana, Cuba mengakhiri buletin D-Day. Usaha peminat tegar anime itu turut membabitkan aktiviti permainan video. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.